Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat seiman. Alhamdulillah, hari ini kita sampai kepada siri yang ke-28 dan saya mengucapkan para sahabat yang baik dapat menjalani ibadah puasa dalam keadaan yang selesa untuk hari yang ketiga, ya. Alhamdulillah juga sudah pasti kita telah pun melazimi membaca ayat Quran, ya, memperbanyakkan membaca Al-Quran di bulan-bulan Ramadan yang mulia ini. Dan apabila kita sampai kepada terutamanya surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 185, yang mana Allah menerangkan tentang puasa, iaitu puasa sebagaimana yang telah diwajibkan pada orang-orang yang terdahulu, dan juga tentang puasa Ramadan, ya. Okey. Yang mana kita apabila kita membaca Al-Quran, sebaiknya kita juga membacalah tafsir supaya kita memahami apa sebenarnya yang Allah ingin sampaikan kepada kita, ya. Sampai sehingga ke ayat 186, yang mana apabila Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, melalui firman-Nya, iaitu apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi dalam ayat yang ke-186 surah Al-Baqarah ini, yang mana Allah sendiri telah pun memerintahkan kita untuk kita memohon doa kepada Allah, ya, dan sesungguhnya doa itu adalah ibadah, ya. Di dalam kita berdoa, kita kena tahu juga terdapatnya larangan-larangan, sama ada kita katakan sebagai adab kita berdoa kepada Allah itu supaya kita dapat katakan semoga Allah mengabulkan dan menghijab segala doa-doa kita, ya. Di antaranya adalah larangan untuk kita meninggalkan doa itu sendiri, ya. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak memohon kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Ini adalah hadis hasan riwayat Abu Daud, Al-Bukhari, dan Imam Al-Tirmizi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Al-Hakim, dan yang lain-lain lagi, ya. Juga diriwayatkan dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahawa doa itu adalah ibadah. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Azza wa Jalla, iaitu dalam surah Al-Mu'min ayat yang ke-60, yang mana marhumnya, dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya aku akan memperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ya, ini adalah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari, ya, Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan hadis ini dinilai sahih, ya. Okey. So sebenarnya kita apabila Allah memerintahkan sesuatu di dalam Al-Quran, maka ia membawa hukum wajib, ya. Jadi kita berdosa jika kita tidak memohon doa kepada Allah, kerana itu adalah perintah daripada Allah sendiri, ya. Doa tu bukannya sekadar seorang hamba mengadu apakah keperluannya kepada Allah, kepada Tuhan kita, kepada Rabb kita. Kerana Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang menjadi rahsia dalam dada kita. Tetapi itu menunjukkan ini permohonan doa kita ni, sekalipun Allah dah tahu apa dalam hati kita, ini untuk menunjukkan pergantungan seorang hamba kepada Allah. Pergantungan seorang hamba kepada Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Perkasa, yang Maha Pengampun. Dan ini adalah termasuk kategori ibadah yang hanya kita tujukan kepada Allah semata, iaitu Allah yang menciptakan kita, ya. Oleh kerana itu, barang siapa yang tidak melakukan salah satu jenis ibadah, maka ia akan mendapat murka Allah, kan? Kerana Allah telah mengatakan, tidaklah aku menjadikan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada aku. Maka kita apabila doa itu sendiri termasuk kategori ibadah, maka kita berdosa sekiranya kita meninggalkan doa. Okey, di sini dapat kita bincangkan untuk kita mengetahui bahawa adanya kelompok-kelompok sesat, iaitu firqah-firqah yang sesat, ya, yang mana mereka beranggapan
kesilapan besar mereka adalah mereka mengira bahawa berdoa itu merupakan sesuatu yang buruk, terhadap Allah pula. Kerana mereka kata dia berdalilkan kepada asar yang tidak ada asal usulnya. Bahkan mereka mengambil daripada kisah-kisah Israeliat dengan mengatakan bahawa Allah dah tahu, sesungguhnya Allah tahu kondisi hamba dia, jadi Allah tak perlukan permohonan daripada hamba. Maknanya automatically Allah dah tahu, kita tak perlu berdoa. Itu adalah firqah-firqah sesat yang berfahaman begini, yang mengambil hanya daripada kisah-kisah Israeliat, yang akhirnya mereka menjadikan itu sebagai pegangan mereka, bahawa mereka mengatakan tidak perlunya berdoa kepada Allah sebab Allah dah tahu. Ini sebenarnya satu lagi cara orang-orang yang tetap mempunyai pemikiran yang sesat juga. Ini adalah satu lagi golongan firqah yang sesat, iaitu orang-orang Qadariyah. Orang-orang golongan Qadariyah ini, dia menganggap bahawa doa itu tidak akan mengandungi apa-apa makna. Doa ni tak perlu kita nak bahas lagi cerita doa pada dia, sebabnya orang-orang Qadariyah ini dia beranggapan qadar dan qadar takdir telah ditetapkan oleh Allah, dan dia menolak bahawa doa dapat mengubah takdir. Dia menolak, dia menganggap doa tak akan menambah, tak akan menolak takdir apa-apa pun, tak akan memperbaiki takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Pada dia orang, kalau dia tak berdoa pun tidak menjadi hal, dan itu tidak dapat mengubah apa-apa ketentuan Allah yang telah Allah tentukan ke atas manusia. Jadi pada dia ini adalah perbuatan yang sia-sia. Sedangkan kenyataan mereka ini dibantah oleh Ibn Qayyim. Ibn Qayyim membantah fahaman sesat firqah orang-orang Qadariyah ini dengan mengatakan bahawa sesungguhnya kita perlu berdoa, kerana ia adalah perintah Allah. Untuk mendapat perintah Allah, bila kita melakukan perintah Allah, maknanya kita mendapat keredaan Allah. Dan keredaan Allah itu terletak kepada permohonan doa kita, ketaatan kita kepada Allah. Sekiranya Allah sudah reda kepada hambanya, maka seluruh kebaikan akan ada kepada keredaan Allah, dan seluruh bala, maksiat dan kemurkaan itu ada di dalam kemurkaan Allah kepada hambanya. Jadi ini apa yang dikatakan oleh Ibn Qayyim untuk membantah pembohongan yang dibuat oleh firqah orang-orang sesat ini, orang-orang Qadariyah, fahaman Qadariyah. Semoga kita berlindung dari Allah daripada terjangkit penyakit sesat, fahaman sesat orang-orang Qadariyah ini, yang menolak doa, yang menolak pentingnya berdoa, dan menolak sekaligus menolak perintah Allah untuk kita berdoa kepada Allah. Okey, di antara larangan dalam berdoa juga adalah apabila kita berlebihan dalam berdoa. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Mughaffal bahawa ia pernah mendengar anaknya berdoa. Dia dengar anak dia berdoa, anak dia katakan, "Ya Allah, jika aku masuk syurga nanti, aku mohon kepadamu istana yang putih yang bertempat di sebelah kanan syurga." Lalu Abdullah berkata, "Wahai anakku, mintalah syurga dan berlindunglah dari api neraka. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akan ada satu kaum dari umat ini yang berlebihan dalam bersuci dan berdoa." Ini hadis daripada Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan lainnya, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Dan diriwayatkan juga oleh Abu Muammah dari Ibnu Sa'ad bahawasanya ia berkata, ayahku mendengar aku ketika aku berdoa. Maknanya ayah dia dengar dia berdoa, macam mana cara dia berdoa pada Allah ni, dengan lafaznya dia berkata, "Ya Allah, aku mohon kepadamu kenikmatan, keindahan syurga." Begitu begini dia huraikan ciri-ciri syurga. "Dan aku berlindung kepadamu dari api neraka, rantai-rantai neraka, belenggu-belenggu neraka." Dan ini juga dihuraikan pula azab-azab yang terdapat di dalam neraka. Lalu ayahku berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan muncul satu kaum yang berlebihan dalam bersuci dan berdoa." Jadi janganlah sampai kita juga termasuk dalam golongan orang-orang yang berlebihan dalam berdoa, kerana ini adalah dilarang.
yang mana memadai jika kita memohon kepada Allah syurga. Hadis sahih yang mana Nabi menyarankan apabila kita memohon syurga, pohonlah syurga yang tertinggi. Maknanya kita memohon, ya Allah anugerahkanlah aku syurga Firdaus. Kita diarahkan Nabi untuk memohon yang tertinggi, mohon syurga yang tertinggi iaitu syurga Firdaus. Dan di dalam syurga itu sendiri sudah penuh kenikmatan, kelazatan yang tak perlulah kita menghuraikan satu persatu. Kerana kita tidak pernah akan terbayang oleh fikiran, tidak pernah terpandang oleh mata, terdengar oleh telinga bagaimana hebatnya nikmat syurga itu, ya. Jadi tak perlu kita berlebih-lebihan dalam meminta doa kepada Allah itu dengan terperinci, yang mana akhirnya kita pun tak tahu apa yang sebenarnya terdapat di dalam kenikmatan syurga itu sendiri, ya. Begitu juga apabila kita minta dijauhkan dari neraka, maka kita mohon sajalah, ya Allah jauhkanlah aku daripada api neraka, ya. Itu berarti kita telah pun dijauhkan dari segala kejelekan, keburukan, azab yang berada di dalam neraka itu sendiri, ya. Jadi tak perlu untuk kita menghuraikan secara terperinci macam tu. Jadi kandungan bab yang kita dapat baca di sini adalah haram hukumnya berlebih-lebihan dalam berdoa, sebab ini termasuk kategori melampau batas dan Allah tidak suka terhadap orang-orang yang melampaui batas, ya. Di antara contoh doa yang berlebihan ini adalah meminta sesuatu yang dilarang dan diharamkan Allah terhadap hamba-Nya semasa di dunia, sebagaimana yang diminta oleh Bani Israel kepada Nabi Musa, ya. Yang mana Allah menceritakan di dalam surah An-Nisa ayat 153, yang mana mereka berkata, perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata. Maka mereka disambar petir kerana kezalimannya, ya. Maknanya begitu lantang sekali, ya, mereka mengatakan sebegitu, ya. Yang kedua adalah kita juga dilarang mengangkat suara, mengeraskan suara kita ketika berdoa, sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah, yang mana di dalam surah Al-A'raf ayat 55 Allah mengatakan, berdoalah kepada Rabbmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, ya. Ini adalah di antara larangan-larangan kepada kita apabila kita ingin memanjatkan doa kepada Allah, ya. Insya-Allah esok kita akan sambung lagi apakah larangan-larangan yang patut kita elakkan sewaktu kita berdoa, ya, insya-Allah. Semoga setakat ini memberi manfaat dan kita dapat memperbaiki mutu doa kita kepada Allah berlandaskan hadis-hadis yang telah Nabi sampaikan kepada kita, dan insya-Allah semua hadis-hadis ini sahih dan kita boleh beramal dengan hati yang tenang, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.